Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk topik bab yang ke-10, iaitu berkenaan dengan pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Dan tajuknya di sini adalah jenis sistem peredaran 10.1 di muka surat buku teks 168 ya. Jadi boleh rujuk buku teks. Dan bila sebut tentang sistem peredaran ini, ia adalah lebih kepada biasanya kita sebut kalau dulu-dulu kita bincangkan tentang sistem peredaran darah lah. Okey, cuma untuk form 4 ini awak perlu maklum bahawa sistem peredaran sebenarnya bukan saja ada sistem peredaran darah, kita ada satu lagi sistem yang kita panggil sistem peredaran limfa yang juga ada dalam topik 10 ini, bab 10 ini, tetapi itu nanti kemudian lah. Jadi bila nak jawab soalan exam nanti awak kena sebut sama ada sistem peredaran darah atau sistem peredaran limfa. Tak boleh sebut sistem peredaran je sebab sekarang ni dah ada dua sistem peredaran. Okey, saya tunjuk kat belakang ni. Saya tunjuk jugalah ya. Okey, sini. Kita ada sistem peredaran. Ini merujuk pada darah lah. Dan satu lagi sistem limfa. Ini juga merupakan satu sistem peredaran. Sistem pengangkutan juga. Tapi kita panggil sistem limfa. Okey. So, sebaiknya awak sebutlah sistem peredaran darah bila awak nak terangkan sistem peredaran darah. Okey. So, sistem peredaran ni, sistem pengangkutan ni, sebenarnya apa dia? Untuk apa? Okey. Jadi biasanya sebagaimana yang kita belajar dalam topik yang lepas masa mendengar rendah, bila sebut sistem pengangkutan ni awak akan belajar tentang jantung, salur darah dan sel darah. Sel darah tu ada sel darah merah ataupun kita kata eritrosit, sel darah putih, dan awak juga belajar pasal platelet, pembekuan darah. Okey. Jadi itu juga yang kita akan bincang dalam topik ini. Cuma kita akan belajar dengan lebih terperinci lah. Okey. So, jadi sistem pengangkutan atau sistem peredaran darah ini sebenarnya adalah penting untuk apa? Supaya setiap sel hidup itu dapat keperluan dia. Maknanya setiap sel hidup memerlukan bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien. Dan menyingkirkan bahan buangan sel seperti karbon dioksida dan bahan kumuh bernitrogen ataupun urea. Jadi untuk organisma unisel, dia tak ada masalah. Sebab macam amoeba, kalau amoeba contohnya, amoeba ni adalah organisma unisel. Okey, apa yang dimaksudkan dengan organisma unisel? Sekejap ya. Saya ambil kertas. Okey. Organisma unisel adalah contohnya amoeba. Kalau dia memerlukan keperluan, contohnya dia perlu oksigen, dia tak nak bahan kumuh ni, dia perlu singkirkan karbon dioksida. Dia tak perlu susah-susah ada sistem pengangkutan sebab dia boleh lakukan dengan resapan ringkas. Okey. Oksigen meresap masuk, karbon dioksida meresap keluar. Sama juga dengan bahan buangan urea dan sebagainya. Okey. Jadi sistem peredaran yang kita akan bincang ni lebih kepada multisel. Okey, kenapa ya? Cuba kita tengok kat sini. Okey. Organisma unisel mempunyai isi padu badan yang kecil. Okey. Jadi macam amoeba tu isi padu kandungan badan dia kecil. Maka jumlah luas permukaan kepada isi padu GAP per I organism adalah besar. Okey. Oleh itu, amoeba tidak memerlukan sistem pengangkutan yang khusus untuk mengangkut bahan masuk dan keluar sel. Okey, biasanya bila kita nak bincang tentang efisiensi, keberkesanan sesuatu bahan itu meresap, melakukan resapan, okey, kita merujuk kepada jumlah luas permukaan JLP. Okey, per isi padu. Sama macam kita belajar alveolus dululah. Alveolus, okey, di peparu kita ada alveolus. Kenapa alveolus itu dijadikan kecil-kecil tapi banyak? Kenapa tak alveolus tu satu je? Saiz sama tapi banyak. Saiz sama. Yang ni banyak, ini satu je alveolus. Okey, kerana yang ini, kalau alveolus satu-satu ni kita buka dan kita cantum-cantumkan, katalah ni sekeping kita buka dia jadi saiz besar ni. Kalau yang kedua ni kita buka dia jadi saiz besar ni. Yang ketiga kita, biasanya dia akan, bila kita buka dia akan jadi 2 kali ganda saiz kan? Okey, sebab depan dan belakang. Okey, jadi bila kita cantum, okey, katalah kalau ada 100, dia bila bercantum-cantum dia akan jadi besar. Okey, berbanding kalau kita ada satu je, awak bayangkan satu bola, bila awak buka, ini awak buka, sebenarnya saiz dia akan jadi 2 kali ganda je.
Jadi yang ini bila awak cantum-cantum yang kecil-kecil ni, luas permukaan ini adalah lebih besar daripada yang ini. Sedangkan tadi isi padu dia sama je. Dari segi saiz tu kan nampak sama. So isi padu dia sama. Tetapi kalau kita buka satu-satu, luas permukaan ini besar. Jadi JLP per I, kalau nilai JLP ni besar, maka nilai dia akan besar. Kalau luas permukaan ni kecil, jadi nilai JLP per I dia kecil sebab nilai JLP ni kecil. Kalau nilai atas ni kecil, JLP per I dia kecil. Kalau isi padunya sama lah. Okay. Jadi, maksudnya di sini, organisma yang kecil macam amoeba ini, dia mempunyai saiz yang kecil. So, JLP per I dia besar. Maka, lebih berkesan bila jumlah luas permukaan tu besar, maka banyak permukaan untuk dia menyerap ataupun berlaku resapan ringkas itu. Dalam satu permukaan yang luas ini, banyak oksigen boleh masuk dalam satu masa untuk alveolus ni lah contohnya. Okey. Jadi kalau organisma tu bersaiz besar, okey, kalau besar-besar maksudnya dia multisel. Maka JLP per I dia kecil. Jadi kalau JLP per I dia kecil, dia tidak efisien untuk melakukan resapan ringkas secara efisien. Jadi kalau organisma tu besar, dia perlukan oksigen yang banyak. Tapi kalau resapan ringkas dia tak efisien sebab permukaan dia kecil, maka tak cukup oksigen untuk organisma yang besar itu. Maka dia memerlukan sistem pengangkutan untuk mengangkut oksigen yang diperlukan daripada luar untuk hantar ke seluruh badan dia. Okey, jadi organisma yang kompleks besar-besar tidak memperolehi bahan keperluan dan menyingkirkan bahan buangan secara resapan kerana JLP per I tersebut adalah kecil. Okey, itu yang pertama. Kedua, jarak persekitaran luar dari sel pula adalah terlalu jauh. Contoh, awak mendapat oksigen daripada daripada lubang hidung. Tapi sel itu berada dikatakan di ovary. Sel itu berada di usus. Jadi jauh perjalanannya. Okey, jadi resapan ringkas tak memadai. Okey, maka dia memerlukan sistem peredaran. Okey. Jadi sistem pengangkutan dalaman di sini disebut sebagai sistem pengangkutan dalaman. Dalam vertebrata kita sebut sistem pengangkutan itu sebagai sistem peredaran darah. Okey. Jadi sistem peredaran darah ini sistem peredaran dalam multisel boleh dikategorikan kepada dua. Satu kita panggil sistem peredaran terbuka, satu sistem peredaran tertutup. Okey, selama ini kita sebenarnya belajar sistem peredaran tertutup yang merangkumi macam pernah tengok kan gambar ni. Ikan, amfibia, manusia. Semua ini sistem peredaran tertutup. Ada satu lagi sistem peredaran yang kita panggil sistem peredaran terbuka yang melibatkan serangga. Okey, sebelum tu kita tengok apa maksud sistem peredaran tertutup. Okey. Bayangkan ini sistem peredaran manusia lah. Sebab kita biasa tengok manusia kan. Okey. Sistem peredaran manusia adalah terdiri daripada jantung, salur darah dan dalamnya tu ada darah. Okey, jantung, salur darah dan darah. Dan darah ini mengalir dalam sistem peredaran ini dalam salur darah. Daripada jantung, darah itu dipam masuk salur darah. Sampai ke kapilari pun dia masih dalam salur darah. Kemudian dia patah balik ke jantung pun dia masih dalam salur darah. Darah itu tak bocor ke mana-mana. Dia lalu dalam salur darah ini dalam satu sistem yang tertutup. Jadi, kalau oksigen perlu dihantar ke sel-sel yang keluar daripada kapilari darah atau daripada salur darah, ini cuma oksigen yang keluar. Darah tu masih dalam salur darah. Kan? Dan kalau karbon dioksida perlu disingkirkan daripada sel, karbon dioksida tu masuk dalam salur darah. Darah itu tak keluar daripada salur darah itu. Jadi, darah itu berada dalam satu sistem yang tertutup dalam salur darah dan dia dipam oleh jantung dan dia pusing-pusing dalam satu sistem yang tertutup. Maka kita panggil sistem peredaran tertutup. Darah sentiasa terkandung dalam salur darah tertutup yang berterusan. Okey. Dan pertukaran bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien berlaku merentasi dinding kapilari darah. Macam saya kata tadi, bahan-bahan yang nak masuk keluar itu melalui membran kapilari darah. Tapi darah tu sendiri tak pernah terbocor keluar. Okey, itu kita panggil sistem peredaran tertutup. Okey, kita nak tengok pula sistem peredaran terbuka.
Okey, sistem peredaran terbuka ni agak berbeza kerana ia melibatkan serangga. Okey, satu tentang serangga, dia tidak ada darah. Okey. Kalau dalam manusia, sistem peredaran tertutup atau sistem peredaran darah itu fungsinya mengangkut oksigen dan nutrien lah. Okey, tapi dalam serangga kita tidak ada darah. Kalau kamu picit mana-mana serangga pun tak akan jumpa darah. Jangan cakap kat saya, cikgu, yang nyamuk tu saya picit ada darah. Itu bukan darah nyamuk tu ya. Itu darah awak. Dia dah gigit awak. Darah tu dah masuk dalam badan dia. Tiba-tiba awak tampar dia. Awak kata ada darah. Itu darah awak, bukan darah nyamuk tu. Okey? Nyamuk tu sendiri tak ada darah. Itu sebab bila awak tepuk serta-serta nyamuk, tak ada darah. Sebab dia belum hisap darah lagi. Okey? Tapi, untuk sistem peredaran dalam serangga, dia tidak ada darah. Bila tak ada darah, maksudnya dia tak ada sel darah. Bila tak ada sel darah, maksudnya dia tak ada hemoglobin. Itu sebabnya cecair yang keluar daripada serangga tak ada warna merah. Sebab dia tak ada hemoglobin, sebab dia tak ada sel darah. Yang menggantikan darah itu kita panggil hemolimfa. Okey. Hemolimfa ialah cecair bernutrien menyerupai darah yang terdapat dalam kebanyakan invertebrata seperti serangga dan moluska. Moluska ni biasanya organisma seperti siput, sotong. Okey. So, dalam sistem peredaran terbuka, hemolimfa mengalir masuk terus ke dalam rongga badan hemosilem dan membasahi sel. Apa dia tu? Okey, kita tengok sini. Tadi kita ada jantung, kita ada salur darah. Tapi sebab kita tak ada darah dalam serangga, kita namakan dia salur hemolimfa dan di dalamnya ada cecair nama dia hemolimfa. Okey. Dan salur ini kalau awak tengok sampai saja di sel, di ruang badan, di ruang bahagian badan ini, dia terbuka. Dan cecair atau hemolimfa itu boleh masuk ke dalam rongga badan ini yang kita sebut sebagai bahagian ini, kita sebut sebagai bahagian hemosilem. Maknanya, bila hemolimfa dipam oleh jantung, lalu dalam salur hemolimfa, hemolimfa itu boleh terkeluar daripada salur hemolimfa, masuk ke rongga badan. Rongga ini kita panggil hemosilem. Jadi, bila hemolimfa itu berada dalam hemosilem, di situ berlakulah pertukaran nutrien dan sebagainya. Kalau sel perlukan nutrien akan masuk ke dalam sel daripada hemolimfa. Dan kemudian hemolimfa itu akan masuk balik ke dalam salur limfa yang terbuka dan dia masuk balik ke jantung untuk dipam semula. Okey. Jadi di sini kita dah dapati bahawa salur hemolimfa ini bukanlah satu sistem yang tertutup. Dia ada bahagian tertentu di mana bila disampai ke rongga badan, dia akan terbuka dan hemolimfa tu boleh masuk ke dalam rongga badan, berlaku pertukaran yang perlu berlaku, pertukaran nutrien dan bahan kumuh. Kemudian hemolimfa boleh masuk balik dalam salur hemolimfa dan kembali ke jantung untuk dipam. Okey. Untuk melihat yang ini, saya nak kita rujuk satu video. Saya nak rujuk video ni sebab dia lebih jelas bila saya tunjuk video ini. Sekejap ya, saya onkan dulu. Satu perkara yang kita perlu tahu ialah oleh kerana hemolimfa ini tidak ada hemoglobin. Okey, tidak ada hemoglobin, maksudnya dia tidak boleh mengikat oksigen. Okey, dan sebelum ini juga kita belajar serangga ada sistem trachea untuk mengangkut oksigen. Okey, jadi dalam sistem peredaran serangga, dia cuma mengangkut nutrien dan bahan kumuh. Oksigen dan karbon dioksida, dia ada sistem respirasi yang lain untuk serangga. Dulu kita ada belajar tentang serangga mempunyai sistem trachea untuk mengangkut oksigen. Ya, kita ada trachea, tracheol. Okey. Jadi itu sistem respirasi serangga tu asing. Maknanya serangga bernafas melalui sistem trachea di mana pertukaran oksigen dengan karbon dioksida berlaku di situ. Jadi untuk sistem peredaran ini bukan untuk oksigen dengan karbon dioksida, tetapi adalah untuk keperluan nutrien dia yang lain. Okey, sekejap ya. Kejap saya nak video ni. Sekejap ya, iklan pula biasalah video. Alright. Okay, saya tunjuk yang ni ya. Although all insects have common structures in their digestive systems, these structures... Okay, saya nak tunjuk ini ya. Jadi saya pinjamlah video daripada Larry Keeley ni. Okay, Larry Keeley ni menerangkan sistem peredaran. Okay.
The roles of the circulatory system are to transport essential metabolites from the fat body to the cells, carry waste to the excretory system, and provide immunity to harmful organisms. Insects have a simple, open circulatory system. Open. The circulatory system consists of a dorsal vessel running the length of the body. The dorsal vessel is divided into a posterior heart that contains intake valves called ostia and an anterior aorta. Okay, saya stop kat sini dulu ya. Sekejap. The open space of the body is called the hemocoel. The hemocoel Okay. Jadi kalau kita tengok rajah ni, alright, kita ada belalang. Okay. Dan belalang ini dia ada, ini jantung. Okay, daripada sini sampai sini ni jantung dia. Okay. Dan macam manusia, cuma untuk cuma untuk jantung serangga ni dia tidak ada atrium dengan ventricle macam manusia. Okey, keseluruhan ini jantung dan jantung ini bersambung dengan aorta. Kita pun ada salur darah daripada jantung, nama dia aorta. Jadi jantung ini bila mengepam, dia akan lalu cecair hemolimfa yang ada dalam ni akan masuk ke aorta. Okey, daripada aorta ini bila jantung ni pam, hemolimfa daripada aorta ni akan keluar ke ujung ni, terus masuk ke rongga badan ini, nama dia hemocoel. Hemocoel ni dalam bahasa Inggeris lah. Hemocoel ni, okay, ini semua bahasa Inggeris. Jadi yang saya nak terangkan, ini jantung. Okay, yang ini dia punya aorta. Okay, macam kita pun ada salur aorta. Jadi nanti dia akan tunjuk, bila jantung ini mengecut, hemolimfa dalam ni akan dipam keluar ke dalam hemocoel. Dan hemolimfa ni tadi keluarlah ke dalam bahagian hemocoel ni. Okey. Kemudian lepas itu bila jantung ini mengendur balik, cecair hemolimfa tadi akan masuk balik ke jantung ikut lubang-lubang yang ada di tepi jantung ini, nama dia ostia. Okey, awak tengok ya. Sekejap. is filled with insect blood called hemolymph. Since insect hemolymph does not transport oxygen, it does not contain hemoglobin, and therefore lacks the red color that is characteristic of blood from vertebrate animals. Hemolymph is pumped forward by the heart through the aorta into the head and flows back through the body in the open hemocoel. Hemolimfa yang putih ni. Lepas tu bila dia dah berlaku pertukaran nutrien, dia masuk balik ke ostia ini. Okey, lepas tu nanti jantung tu pam balik. Dia keluar balik. Kemudian dia masuk balik ke ostia, jantung tu pam balik, hemolimfa tu keluar balik, jadi masuk balik. Okey. Jadi maksudnya, apabila jantung ni pam, hemolimfa dalam jantung ni akan melalui aorta, keluar ke dalam hemocoel ini. Semasa hemolimfa itu berada dalam hemocoel inilah berlaku pertukaran nutrien dan bahan kumuh. Bukan oksigen dengan karbon dioksida. Sebab oksigen karbon dioksida dia ada sistem trachea yang lain ya. Okey, dan lepas hemolimfa itu telah berlaku pertukaran nutrien dan bahan kumuh, maka dia akan masuk balik ke ostia melalui lubang-lubang ostia ini dan jantung tu akan pam lagi sekali. Alright. Okey, terima kasihlah kepada Larry Keeley ni ya. Harap-harap dia tak marahlah saya gunakan dia punya video ini, dan awak boleh tengok sendiri video ini kalau awak berminat untuk dengar sendiri ya. Jadi untuk masa ni saya gunakan ini supaya awak nampak Okey. So, itulah apa yang dikatakan sistem peredaran terbuka yang berlaku dalam serangga. Jadi secara ringkasnya telah dinyatakan kat sini. Okey, saya tunjuk di sini ya. Sistem peredaran kita boleh bagi kepada sistem peredaran terbuka dan sistem peredaran tertutup, dan untuk yang terbuka ini lebih kepada serangga. Okey, ini tadi. Okey. Kita ada jantung, kita ada aorta. Bila jantung ini mengepam, hemolimfa dalam jantung akan keluar melalui aorta, terus ke anterior ni bahagian kepala lah. Dia akan pergi keluar, masuk ke ruang luar ini, namanya hemocoel. Dan bila bendalur limfa bila jantung ni mengendur, hemolimfa akan masuk balik ke dalam jantung melalui ostium yang berada di kiri kanan jantung, dan lepas itu jantung akan pam balik, hemolimfa akan keluar balik daripada jantung melalui aorta itu. Okey. So di sini disebut sistem peredaran terbuka, iaitu bermaksud satu atau lebih jantung mengepam hemolimfa melalui salur darah ke dalam hemocoel. Okey, dia merujuk salur darah ini sebenarnya hemocoel. Salur hemolimfa lah sebenarnya Okey.
Hemolimfa mengalir keluar dari jantung ke dalam hemosilem apabila jantung mengecut. Di hemosilem, pertukaran bahan antara hemolimfa dan sel badan berlaku secara resapan. Okey, jadi hemosilem tu bila dia dah keluar ke bahagian badan, nutrien yang ada dalam hemolimfa tu bila nak masuk ke dalam sel-sel badan itu dia melalui resapan sahaja. Okey. Kemudian apabila jantung mengendur, hemolimfa mengalir kembali ke jantung melalui liang seni yang disebut ostium. Okey. Right. So, itu adalah sistem peredaran terbuka. Untuk sistem peredaran tertutup, sebenarnya anda dah belajar sebelum ini. Cuma saya nak menerangkan sedikit dengan lebih detail tentang istilah-istilah yang digunakan untuk menerang ketiga-tiga ni. Okey. Di sini, untuk manusia, kita tengok manusia dulu. Manusia ini, kita tahu dia ada 2 atrium, 2 ventricle. Dan atrium kanan bersambung dengan ventricle kanan, darah akan mengalir ke peparu. Okey, dan darah ini darah terdioksigen sampai di peparu, ni vena cava. Bila sampai ke peparu, oksigen akan diambil apabila kita menarik nafas. Daripada alveolus itu, oksigen akan masuk ke kapilari di peparu dan darah beroksigen akan mengalir ke atrium kiri, ventricle kiri. Bila jantung ni pump, dia akan hantar darah beroksigen itu ke kapilari yang berada di sel. Dan di sini kita belajar satu istilah baru. Kapilari yang berada di sel kita panggil kapilari sistemik. Okey, di sel oksigen digunakan, maka sel ini tadi bila dah ambil oksigen, darah yang keluar daripada sel biasanya adalah darah terdioksigen, dan darah terdioksigen ini akan kembali melalui vena cava masuk semula ke atrium kanan, ventricle kanan dan vena artery pulmonary untuk mengambil oksigen semula di peparu. Ini satu round lah yang dulu awak pernah belajar. Okey, dan merah ini merujuk pada darah beroksigen dan biru ini merujuk kepada darah terdioksigen. Dan di sini kita nampak bahawa darah beroksigen dan darah terdioksigen tidak bercampur langsung. Okey, maksudnya apabila oksigen diperolehi dari peparu, katalah oksigen ini 100%, maka darah ini boleh mengangkut oksigen yang 100% itu sampai ke sel 100%. Jadi oksigen yang kita ambil tu boleh sampai ke sel itu 100%. Tidak ada oksigen yang tercicir ke mana-mana sebab dia memang lalu ikut laluan ini. Okey. Jadi bila oksigen itu dengan sempurna daripada masa kita ambil oksigen dan oksigen itu boleh sampai ke sel sepenuhnya, maka kita kata dia adalah peredaran yang lengkap. Lengkap dalam arti maksud bahawa berapa banyak oksigen yang kita ambil, yang kita ambil tu jugalah boleh sampai ke sel untuk digunakan. Okey. Dan lepas itu darah terdioksigen tadi akan keluar balik dan dia akan ambil balik oksigen yang baru untuk dihantar balik ke sel. Okey. Jadi dalam sistem ini, peredaran ini kita ada nama di sini. Sistem peredaran ganda 2 yang lengkap. Bila kata yang lengkap tadi, itu yang saya maksudkan tadi. Dia lengkap maknanya oksigen yang kita sedut, yang diambil di peparu itu boleh sampai ke sel 100%. Dan kenapa ini berlaku? Kerana darah beroksigen dengan darah terdioksigen ini memang terpisah. Completely terpisah. Oksigen belah kiri, terdioksigen belah kanan. Okey. Jadi, apa yang maksudnya sistem peredaran ganda 2 ni? Maksud sistem peredaran ganda 2 ini adalah, okey, katakanlah saya mulakan titik itu di sini. Sekarang ni saya akan cuba gerakkan titik itu melalui sistem peredaran darah ini sampai kita sampai balik ke titik yang sama. Okey, jadi katalah saya mula di sini, titik tu kat sini. Okey, untuk beredar, okey, kita jalan. Okey, aorta, atrium kiri, ventricle kiri. Sekarang ni saya masuk ke jantung. Okey, kemudian saya keluar balik daripada jantung. Saya masuk balik dalam jantung. Dah sampai jantung, kali kedua. Tapi masih tak sampai juga daripada titik asal tadi. Kemudian saya keluar balik. Baru sampai balik ke titik asal. Maksudnya, satu peredaran lengkap darah melalui peredaran darah manusia ini, nak sampai balik ke titik asal, dia masuk jantung 2 kali. Baru dapat balik sampai ke titik asal. Maka, itu kita panggil sistem peredaran ganda 2. Maknanya, satu pusingan lengkap dalam sistem peredaran manusia ini, sistem peredaran darah manusia ini, kena lalu jantung 2 kali. Okay? Jadi dia panggil sistem peredaran ganda 2 lengkap. Lengkap tadi yang first thing saya explain tadi, kerana darah terdioksigen dan darah beroksigen tidak bercampur. Okey. Jadi oleh kerana kita ada 2 sistem peredaran, okey,
Sistem peredaran yang pertama mana? Okey. Jantung, peparu, balik ke jantung. Itu satu sistem peredaran. Yang kedua, jantung ke sel, ke jantung balik. Okey, atas ni ada satu sistem peredaran, bawah ni ada satu sistem peredaran. Jadi kita ada dua sistem peredaran. Yang atas ini kita panggil peredaran pulmonari sebab dia lalu ke peparu. Nama pulmonari ni mesti merujuk kepada jantung dengan peparu kan? Arteri pulmonari, vena pulmonari. Jadi oleh kerana peredaran itu melibatkan jantung, peparu jantung, yang atas ini peredaran pulmonari. Yang bawah ini jantung, sel jantung, ini kita panggil sistem peredaran sistemik. Okey, darah dipam dari jantung ke semua tisu badan melalui aorta kembali ke vena cava. Maknanya dari sini turun bawah, naik balik. Ini sistem peredaran sistemik. Peredaran sistemik. Atas ni peredaran pulmonari. Sistemik bukan sistematik. Pelajar suka peredaran sistematik. Saya pangkah. Okey. Okey, jadi saya ulang. Kerana peredaran kita adalah ganda dua, maknanya kita ada dua peredaran. Dari jantung ke peparu, jantung ini naik turun balik, ini sistem peredaran pulmonari. Okey, yang bawah ni daripada jantung ke sel atau tisu badan balik ke jantung, sistem peredaran sistemik. Okey, dan di peparu kita ada kapilari, nama dia kapilari peparu, dan kapilari yang berada di sel kita panggil kapilari sistemik. Okey, alright. So di sini secara ringkas ni nanti awak bacalah bagaimana kita mendapatkan nama peredaran ganda dua lengkap itu. Sistem peredaran ganda dua lengkap itu. Dan di sini juga dinyatakan bahawa jantung manusia itu ada dua atrium dan dua ventricle. Okey. Untuk amfibia. Untuk amfibia, struktur nampak macam sama. Perbezaannya cuma satu iaitu atriumnya 2, ventricle-nya 1. Okey. Jadi, bila ventricle-nya 1, maksudnya apa? Maknanya, kalau darah itu mengalir daripada peparu masuk ke atrium kiri, dia mengangkut oksigen. Sampai di atrium, katalah oksigen tu 100% masuk. Sampai di atrium kiri 100%. Sampai ke ventricle, dia akan pump ke aorta, ke sel. Cuma persoalannya di sini, awak rasalah darah 100% yang dapat daripada peparu tadi, bila dia lalu ke ventricle dan ventricle pump, awak rasa adakah oksigen yang 100% itu akan terus pergi ke sel atau mungkin akan kurang? Di sini awak tengok ventricle ini bila dia pump, dia boleh pump ke aorta, dia juga boleh pump ke arteri pulmonari sebab ventricle ni share. Dia ada satu ventricle. Maksudnya bila ventricle ni pump, darah tadi boleh pump ke aorta, dia boleh pump ke arteri pulmonari. Maksudnya di sini, yang 100% oksigen masuk tadi tak semestinya akan sampai ke sel. Jadi, ini yang kita maksud sebagai peredaran yang tidak lengkap. Sebab tidak 100% oksigen daripada sedotan melalui lubang hidung atau peparu itu akan sampai ke sel. Okey, kita tengok Kalau darah tadi telah mengalir ke sini, sampai ke sel, darah tadi oksigennya digunakanlah. Dan darah terdi oksigen ini lalu pula ke vena cava, masuk atrium kanan, kemudian dalam ventricle yang terdi oksigen tadi bercampur balik dengan oksigen yang beroksigen. Jadi bila ventricle ni pump dan darah ini keluar ke peparu, mungkin sebahagian oksigen yang ada dalam ventricle ini juga boleh terkeluar balik dari jantung tanpa dia lalu sel. Jadi maksudnya di sini yang dikatakan tak lengkap itu adalah kerana berlakunya percampuran darah beroksigen dengan terdi oksigen dalam ventricle. Jadi oksigen yang masuk dalam peparu tadi tak 100% boleh sampai ke sel. Maka itu yang dikatakan peredaran tidak lengkap. Amfibia dikatakan mempunyai sistem peredaran ganda dua tidak lengkap. Ganda dua kenapa ganda dua? Sebab macam manusia, dia
daripada satu titik, nak sampai ke titik ini semula, dia perlu lalu jantung 2 kali. Maka kita kata peredaran ganda 2. Tetapi peredaran ganda 2-nya adalah sistem peredaran ganda 2 tidak lengkap. Kerana darah terdioksigen dan darah beroksigen bercampur semasa berada di ventricle. Okay? So, kemudian, bila peredaran ganda 2, tentulah ada sistem peredaran antara jantung dengan peparu dan jantung dengan sel. Maka antara jantung dengan sel, nama dia sama juga, peredaran sistemik, bukan sistematik. Tapi antara jantung dengan peparu, kita ada satu nama peredaran lain, nama dia peredaran pulmocutaneous. Peredaran pulmocutaneous. Yang belah atas ni kalau manusia peredaran pulmonary, untuk amfibia kita panggil peredaran pulmocutaneous. Yang bawah ni sama dengan manusia peredaran sistemik. Jadi kalau kita baca kat sini, amfibia mempunyai jantung yang terdiri daripada 3 ruang, iaitu 2 atrium dan 1 ventricle. Berbeza dengan peredaran, ini ikan kita belum bincang, tak apa. Peredaran pulmocutaneous dan peredaran sistemik. Dia mempunyai 2 peredaran. Dikenali sebagai sistem peredaran ganda 2. Amfibia dikatakan mempunyai sistem peredaran ganda 2 yang tidak lengkap kerana darah terdioksigen dan darah beroksigen bercampur, dan peredaran pulmocutaneous mengangkut darah ke peparu. Peredaran pulmocutaneous mengangkut darah ke peparu dan kulit daripada daripada jantung ini, kemudian kembali semula ke jantung, di sini, dan berlaku pertukaran gas di peparu. Manakala peredaran sistemik macam manusia juga, dari jantung ke sel atau tisu badan dan kembali ke jantung dalam bentuk darah terisi oksigen melalui atrium belah kanan. Ini awak boleh bacalah untuk kefahaman. Right. Dan yang ni pun awak boleh baca sendiri. Dan di sini awak tengok warna-warna ini melambangkan merah ini darah beroksigen, yang purple ini, yang biru ini darah terdioksigen, dan di ventricle dalam jantung ini berlaku percampuran darah kerana ventricle itu tidak diasingkan kepada 2 ventricle, di mana ventricle tu kongsi untuk atrium kanan dan atrium kiri. Cuma satu saja saya nak tekankan di sini, dia kata walaupun berlaku percampuran darah beroksigen dan darah terdioksigen, di sini ada disebut di ventricle ini, darah dari kedua-dua atrium masuk ke dalam satu ventricle. Walaupun terdapat sedikit pencampuran darah beroksigen dan darah terdioksigen dalam ventricle, namun kebanyakan darah beroksigen kekal dalam bahagian ventricle kiri ventricle. Maknanya ventricle ni darah dia bercampur, tetapi kebanyakan yang beroksigen, darah beroksigen tu akan berada belah kiri sebab dia datang daripada belah kiri, dan kebanyakan darah beroksigen tu berada belah kiri. Dan bahagian manakala darah terdioksigen kekal dalam bahagian ventricle sebelah kanan. Manakala darah terdioksigen itu banyaknya sebelah kanan ventricle. Jadi bila ventricle ni pump, darah beroksigen lebih banyak sebelah kiri, maka dia lebih mudah boleh pump darah beroksigen itu ke sel. Dan kerana darah terdioksigen lebih banyak di ventricle kanan, jadi bila ventricle itu mengepam, yang sebelah kanan ini lebih mudah keluar masuk ke arteri pulmonary untuk berlaku pertukaran gas di peparu. Cuma tak 100% lah, maknanya oksigen ni tak masuk 100%, tapi kebanyakannya akan masuk kerana gas yang beroksigen atau darah beroksigen itu kebanyakannya berada di sebelah kiri, dan bila dia pump, dengan mudah ventricle boleh pump darah beroksigen itu untuk hantar oksigen itu ke sel. Nama kapilari pun sama. Ni kapilari peparu, di sini kapilari sistemik. Dah akhir sekali, kita nak tengok ikan. Ikan ini awak tengok, satu peredaran saja. Jadi kita panggil sistem peredaran tunggal. Mula titik di sini, awak pusing satu round, lalu jantung sekali saja, sudah lengkap satu pusingan, maka namanya sistem peredaran tunggal. Dan dalam ikan kita ada satu ventricle dan satu atrium. Bila ventricle ini mengecut, jantung ni mengepam, ventricle ini akan mengepam darah terdioksigen ke kapilari insang, dan oksigen akan masuk melalui insang ini masuk ke dalam salur darah, dan dia akan sampai ke kapilari sistemik. Oksigen itu digunakan oleh sel badan, dan darah terdioksigen kembali ke jantung, masuk atrium, ke ventricle, dan ventricle pump lagi sekali, oksigen diambil semula
bermula bila darah itu lalu di insang. Dan kalau kita lihat di sini, darah beroksigen sebelah kiri, darah terdioksigen sebelah kanan, tak berlaku percampuran darah, maka ini adalah sistem peredaran tunggal lengkap. Okey, sebab darah beroksigen dan terdioksigennya tak bercampur. Dan di kapilari di insang namanya kapilari insang, dan di bahagian sel nama dia kapilari sistemik. Okey. Okey. So, jantung ikan mempunyai dua ruang, satu atrium, satu ventricle. Darah yang meninggalkan ventricle akan dipang ke dalam kapilari insang bagi membolehkan pertukaran gas. Kapilari insang mengalirkan darah ke dalam salur darah yang mengangkut darah beroksigen ke kapilari sistemik. Dalam kapilari sistemik, oksigen meresap ke dalam tisu, manakala karbon dioksida meresap dari tisu ke dalam kapilari. Darah terdioksigen kemudian kembali ke atrium jantung melalui vena. Oleh sebab darah mengalir dalam satu hala, maka peredaran ikan dikenali sebagai sistem peredaran tunggal. Okey, jadi cuma di sinilah untuk ikan ni dia ada sedikit percampuran darah semasa berlaku pertukaran itu. Itu sajalah. Jadi memanglah di kawasan di mana berlakunya dari oksigen terdioksigen ni macam ni kan. Tempat berlakunya daripada beroksigen kepada terdioksigen ni dia tukar purple lah. Sebab di situ berlakunya pertukaran gas. Okey, gas ni masuk, gas ni keluar. Jadi darah itu kiranya ada dua-dua lah. Ada darah yang beroksigen, ada darah terdioksigen. Itu sebab di kapilari ni nampak dia purple sedikit. Tapi basically memang darah beroksigen dan terdioksigen memang terpisah dalam ikan dan juga manusia. Dalam amfibia dia bercampur kerana ventrikelnya satu. Okey. Jadi bila ada structure macam ni, ada sistem peredaran tertutup, terbuka, maka dia boleh buat soalan banding beza. Bila soalan banding beza, kita akan melihat kepada persamaan dan perbezaan. Okey, jadi nanti kamu boleh lihat sendirilah apakah persamaan bagi keempat-empat sistem tadi dan apakah perbezaan bagi keempat-empat sistem yang melibatkan serangga, ikan, amfibia dan manusia itu. Okey, jadi itu saja untuk bahagian sistem jenis sistem peredaran terbuka dan sistem peredaran tertutup. Tertutup hanya untuk serangga, sistem peredaran terbuka terbuka adalah untuk serangga, tertutup adalah untuk amfibia, manusia dan juga ikan. Ikan adalah sistem peredaran tunggal yang lengkap. Amfibia adalah sistem peredaran ganda dua yang tak lengkap. Manusia adalah sistem peredaran ganda dua yang lengkap. Okey, dan dalam banding beza juga kamu sebenarnya boleh membezakan dari segi berapa ruang ada dalam jantung. Okey, berapa atrium, berapa ventricle. Okey, yang mana darah beroksigen terdioksigennya bercampur, yang mana tidak. Jadi kamu boleh tengoklah, refer dekat sini. Dan bila kamu jawab nanti, okey, kalau dari segi persamaan, okey, persamaannya adalah semua sistem peredaran mempunyai apa? Contoh kat sini. Semua sistem peredaran terdiri daripada semua organisma mati sel. Semua sistem peredaran mempunyai jantung untuk mengepam darah atau hemolimfa. So, persamaan tu kita kata boleh katakan semua mempunyai apa? Okey, ataupun sistem peredaran macam ini sebab kita ada hemolimfa, kita boleh kata sistem peredaran mempunyai jantung untuk mengepam darah ataupun hemolimfa untuk serangga lah. Okey, dan tapi dari segi perbezaan, satu contoh saya bagi adalah, okey, dari segi perbezaan, sistem peredaran serangga disebut sebagai sistem peredaran darah terbuka. Manakala ikan, amfibia dan manusia mempunyai sistem peredaran tertutup. Okey, jadi untuk membezakan tu saya galakkan awak menggunakan perkataan manakala. Okey, so saya berhenti di sini dahulu. Okey, selamat belajar.